Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah merupakan hari yang ke-15 kita berpuasa. Jadi bersempena dengan hari yang ke-15 ini, marilah sama-sama kita bertadabbur rahsia surah Al-Kahfi, yang mana Al-Kahfi ini juga adalah merupakan juzuk yang ke-15. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya tuan-tuan di luar sana yang selalu ataupun mengamalkan surah Al-Kahfi ini, terutamanya pada hari Jumaat. Kerana kelebihan yang terdapat surah Al-Kahfi ini dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Darda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hafiza 10 ayatin min awwal suratil Kahfi usima min ad-dajjal. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia terpeliharalah ia daripada Dajjal. Antara lain hadis yang disebut daripada Abi Darda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-ashra al-awakhir min surah Al-Kahfi fa innahu ismatun lahu min ad-Dajjal. Yang bermaksud sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia juga terpelihara daripada Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita lihat di dalam surah Al-Quran terdapat 114 ayat, 14 surah semuanya hebat-hebat dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi di dalam surah-surah tersebut ada di kalangan surah-surah ini yang merupakan tiang-tiang surah di dalam Al-Quran, antaranya termasuklah surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Waqi'ah dan juga surah Al-Kahfi. Maksudnya surah-surah ini adalah merupakan surah-surah kanan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sedikit pengenalan ataupun mukadimah daripada surah Al-Kahfi ini. Surah ini dinamakan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi dalam bahasa Melayu bermaksud gua. Surah ini merupakan salah satu daripada surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, tetapi terdapat ada 3 ayat yang diturunkan di Madinah, iaitu ayat yang ke-28, ayat yang 83 dan juga 101. Tapi kebanyakan semua daripada ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi bermaksud bila ayat ini diturunkan di Mekah, bermaksud ianya mengandungi dasar-dasar akidah dan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada Rasul, kitab dan sebagainya lah. Dan tuan-tuan dan perempuan, surah ini adalah salah satu daripada 5 surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Termasuk juga surah-surah lain yang dimulakan dengan Alhamdulillah, yang adalah surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Sabah dan juga surah Fatir. Baiklah, surah ini, sebenarnya surah Al-Kahfi ini mengandungi 4 kisah yang utama yang diceritakan. Yang pertama sekali tentang Ashabul Kahfi, tentang penghuni gua, dan yang kedua diceritakan 2 kebun yang dimiliki oleh orang kaya dan mempunyai rakannya seorang yang miskin tetapi beriman, dan yang ketiga diceritakan dalam surah Al-Kahfi ini ialah tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa AS, dan yang terakhir, yang keempat, diceritakan tentang Zulkarnain. Baik, saya mulakan tuan-tuan dan perempuan ayat yang pertama. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi ini, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Hamba dia siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya suatu yang bengkok ataupun terpesong. Jadi ayat ini menyatakan tentang keagungan dan kebesaran Allah yang menjadikan prinsip dan dasar akidah untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian barulah diikuti dengan kisah
pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Kita kata pemuda yang sejatilah ya, di mana mereka ni terdiri daripada 7 orang pemuda, dikatakan sekitar umur mereka ni 16 ke 17 tahun ketika mereka ni berhadapan dengan Raja Degyanus. Degyanus ini tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang raja yang paling berkuasa pada masa itu dan telah memaksa semua rakyatnya untuk menyembah berhala, iaitu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kaitannya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan cerita tentang Dajjal tadi dengan surah Al-Kahfi ini? Kita lihat Dajjal sendiri seorang juga yang berkuasa, yang tidak sakit, dan dia juga mempunyai ramai pengikutnya, samalah juga persamaannya sama dengan Degyanus. Jadi Dajjal ni diceritakan ketika Dajjal datang ke rumah ataupun taman ataupun kampung, dan waktu itu dikatakan semua tak ada tempat pun yang terkecuali Dajjal pergi, semua dia pergi dan dia akan dilihat pada ketika itu. Kemudian diikuti dengan kisah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berhadapan dengan Raja Degyanus. Tuan-tuan dan puan-puan, Raja Degyanus ini adalah seorang raja yang paling berkuasa pada ketika itu dan mempunyai pengikut yang ramai. Jadi kisah ini dikaitkan dengan kisah Dajjal pada akhir zaman, kerana Dajjal juga seorang raja yang mempunyai kuasa dan mempunyai pengikut yang ramai. Jadi kekufuran dan yang hebat dan kemungkaran yang dahsyat berlaku di bawah pemerintahan Raja Degyanus yang paling berkuasa dan paling kaya pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila diketahui 7 pemuda tadi telah beriman kepada Allah, maka dia telah memanggil ke-7 pemuda tadi dan dia tanya, siapakah Tuhan kamu? Disebut di dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-14, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Yang bermaksud, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun, iaitu menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah selain daripadanya, bermakna kami ini telah memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Jadi Raja Degyanus apabila melihat pendirian mereka, maka diberi masa 2 hari. Sekiranya mereka masih lagi beriman dengan Allah, maka mereka ni akan dibunuh. Lalu apa yang mereka lakukan ialah mereka telah bersembunyi, berhijrah dan bersembunyi dalam gua. Lalu mereka telah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun dalam keadaan yang tidak makan dan tidak minum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikirkan, renungkan sekejap sebentar lalu, apa salahnya kalau mereka ini mengikut masyarakat jahiliah pada ketika itu. Jadi mereka mestilah dalam keadaan selamat, menikmati kesenangan dan kemewahan. Tetapi bagi mereka, mereka ini memiliki iman yang sejati, mereka tidak ada ertinya bagi mereka kesenangan tersebut ataupun kemewahan itu apabila mereka terus kufur dan berada dalam kesesatan. Jadi dengan sebab itu mereka telah berhijrah. Kemudian selepas kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang kisah 2 kebun yang menjadi perbandingan kepada jiwa manusia. Satu jiwa mukmin, iaitu jiwa yang mengakui kebesaran Allah, manakala jiwa yang kufur, jiwa yang terpengaruh dengan kemewahan dan kesenangan dunia. Yang disebut di dalam surah Al-Kahfi ni pada ayat yang ke-32, saya bacakan sedikit. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada mereka suatu perumpamaan 2 lelaki, kami jadikan bagi salah seorang antara keduanya, yang kufur tadi, 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, dan di antara kedua-dua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi kedua-dua buah kebun itu mengeluarkan hasilnya, dan kebun itu tidak ada kurang buahnya sedikit pun. Jadi memang kebiasaan begitulah apabila seseorang itu mempunyai harta yang banyak,
maka sudah tentulah pengikut dan saudara maranya ramai. Kalau hartanya sedikit, maka sudah tentulah pengikut dan saudaranya tidak ramai. Jadi lelaki kaya ini telah merendah-rendahkan dan menghina sahabatnya semasa mereka berbual-bual. Dia kata, aku mempunyai harta yang banyak dan pengikut aku yang ramai berbanding dengan kamu yang tidak ada apa-apa. Sudah tentulah aku lebih mulia daripada kamu. Jadi lelaki yang kaya itu telah mengatakan, kalau aku mati sekalipun, aku tetap berada dalam kekayaan dan mendapat kebaikan yang banyak. Kerana aku berasal daripada keadaan demikian. Manakala kamu pula apabila mati tetap dalam keadaan yang berharta, keadaan yang tidak berharta. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, orang miskin ini berkata, aku tidak seperti kamu, walaupun aku miskin, tetapi aku tetap beriman kepada Allah. Kalaulah kaya sekalipun tetapi menjadi kufur, maka tidak ada gunanya. Jadi orang miskin ini dia berbangga dengan keimanannya dan berbeza dengan kawan yang kaya tadi. Dia hanya berbangga dengan kekufurannya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan sifat orang yang beriman, iaitu tidak pernah menyerah kalah dan tidak merasa gerun di hadapan sesiapa pun, sama ada orang kaya ataupun orang yang berkuasa. Allah sebut dalam Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Maksudnya harta dan juga anak-anak itu adalah merupakan perhiasan di dunia. Baiklah, kita terus kepada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Tuan-tuan dan puan, perbicaraan yang sangat panjang di mana mereka ni Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kesungguhannya menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Dikatakan dijumpa mereka ni bertemu antara Majma'al Bahrain ni, maksudnya duduk di pertemuan dua laut. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Apa kata Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang ke-60 tu, dia kata, saya baca maksud dia, dan ingatlah peristiwa ketika Musa berkata kepada temannya itu maksudnya anak murid dia lah, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Maksud dia kesungguhan Nabi Musa tu, dia nak menuntut ilmu kepada dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sehinggalah sampai diringkaskan cerita sampai bersama dengan gurunya. Pada ketika itu Nabi Khidir sedang tidur. Jadi di situ adab kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan anak muridnya dia menunggu sehingga Nabi Khidir terjaga daripada tidurnya. Kemudian Nabi Khidir bila tersedar, Nabi Musa memberi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, man anta. Ini diceritakan di dalam hadis Nabi. Lepas tu dia kata, ana Musa. Kemudian Nabi Khidir pun berkata, Musa Bani Israel, na'am. Jadi dia tanya kenapa, apakah tujuan Nabi Musa datang kepadanya. Nabi Musa berkata, ataituka itu alimni. Aku datang kepada engkau adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian Nabi Khidir berkata, wahai Musa, sesungguhnya Allah kurniakan ilmu yang aku ada tapi tak ada pada kamu, dan ilmu yang ada pada engkau tetapi tidak ada pada aku. Jadi bermaksud di sini Nabi Musa alaihissalam dia alim dengan dalam bidang dia, dan Nabi Khidir juga dia alim dalam bidangnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kenapa Nabi Musa dia mahu berguru dengan Nabi Khidir? Kerana Allah telah memberi kelebihan kepada Nabi Khidir ini ilmu laduni. Senang bahasa yang kita faham, ilmu laduni ini ialah ilmu yang ilmu ghaib, yang dapat mengesan ilmu ghaib dan mengetahui peristiwa yang akan datang. Baiklah, setelah bersetuju dengan syarat yang dinyatakan oleh Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, wahai Musa, kamu adalah bersabar dan jangan komen apa-apa, jangan tanya apa-apa setelah melalui 3 peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Musa sendiri, di mana peristiwa yang pertama tu Nabi Musa bersama-sama dengan Nabi Khidir menaiki sebuah kapal. Bila nak sampai tu tiba-tiba Nabi Khidir keluar besi dan menebuk kapal tersebut,
lalu ditegur, kali pertama ditegur oleh Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa kau tebuk kapal tu? Sebab dia akan menjejaskan keselamatan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, ketika di tempat yang lain pula, Nabi Khidir telah membunuh seorang kanak-kanak. Nabi Musa bertanya juga akhirnya kenapa kanak-kanak itu dibunuh. Dia masih kecil, kemudian dan yang terakhir sekali sampailah satu negeri di mana rakyat jelata ni semua bakhil dan tidak meraihkan tetamu. Jadi dalam keadaan yang lapar dan letih, Nabi Khidir dan Nabi Musa ini, Nabi Khidir telah menolong membaiki satu dinding sebuah rumah yang telah condong dan hampir musnah. Jadi Nabi Musa berkata lagi, mengapa kita menolong orang kampung yang seperti ini? Jadi peristiwa yang ketiga inilah adalah merupakan titik pemisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian barulah sebelum berpisah, barulah Nabi Khidir telah memberitahu akan tujuan dan hikmah perkara-perkara yang telah dilakukan. Dia sebutlah yang pertama tu sebab raja bila kapal itu sampai ke sebuah negeri itu pula raja yang dia akan merampas kapal yang elok lalu ditebuknya. Kemudian yang kedua pasal kanak-kanak tadi yang dibunuh, dia kata budak itu apabila dewasa kelak akan menjadi anak yang derhaka. Oleh sebab itu daripada dia menjadi anak yang derhaka adalah lebih baik dari mati semasa kecil. Kemudian yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan dinding tadi. Dinding itu adalah kepunyaan orang yang soleh. Di bawah dinding itu terdapat harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan justru itu aku membaiki dinding tersebut untuk keselamatan anak yatim itu dan juga hartanya. Inilah ilmu yang diberi oleh Allah kepadaku. Jadi inilah ilmu laduni ni, tak semua yang dapat. Jangan pula kita tengok kanak-kanak yang degil masa kecil, lepas tu kita ambil pula ilmu laduni sebagaimana Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan syariatnya, Nabi Musa dengan syariatnya. Jadi ilmu laduni ni ialah bukan sebarangan orang. Ilmu laduni ni ilmu yang telah dilontarkan oleh Allah ke dalam hati orang-orang yang soleh saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita beralih ataupun kepada cerita yang terakhir, iaitu cerita tentang kisah Iskandar Zulkarnain yang merupakan yang terdapat di dalam rahsia surah Al-Kahfi ini, di mana dia adalah seorang raja yang diberi oleh Allah keagungan dan kebesarannya. Beliau merupakan raja Islam yang beriman kepada Allah SWT dan menegakkan keadilan. Satu-satunya nama lelaki yang disebut di dalam Al-Quran yang bukan Nabi, iaitu Zulkarnain. Dia adalah merupakan orang yang hebat, sangat hebat, yang mempunyai kerajaan yang sangat kuat dan luas. Disebut di dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-83. Diceritakan, saya bacakan sedikit. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa wa atba'a sababa. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain, katakanlah aku akan bacakan kepada kamu cerita tentangnya. Sebenarnya sebab Ashabul Kahfi ni, sebab surah Al-Kahfi ni diturunkan ialah kerana dua orang pembesar Quraisy telah pergi daripada Mekah ke Madinah, berhijrah ke Madinah dan bertemu dengan pendeta ataupun dengan rahib. Kemudian ditanya dengan rahib tu, wahai rahib, macam mana kita nak tahu Nabi Muhammad SAW ni dia benar-benar Nabi ataupun bohong lah. Kemudian dijawab oleh rahib tadi, kau tanyalah kepada Nabi itu tentang tiga perkara. Yang pertama tentang roh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tentang Zulkarnain. Jadi Nabi Muhammad bila dia sampai kepada Nabi Muhammad dan ditanyakan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita ni dia akan tunggu wahyu lah. Dia kata insya-Allah, dia tak kata insya-Allah, maksud dia kata esok dia akan dapat jawapannya. Akhirnya sehinggalah Nabi tunggu wahyu tak turun-turun, sehinggalah dikatakan selama 17 hari barulah diturunkan wahyu.
Baik, beralih kepada Zulkarnain ni. Siapa Zulkarnain sebenarnya ni? Zulkarnain ni bermaksud yang mempunyai dua tanduk. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan anggap tanduk tu di kepala. Sebenarnya ulama tafsir mengatakan Zulkarnain tu dia mempunyai kerajaan mencapai barat dan timur. Kerajaan dia ni sampai dikatakan dia mengembara sehingga 500 tahun untuk cek kawasan. Betapa besarnya kawasan di bawah jajahan beliau. Dengan apa Allah kurniakan kepada dia dengan angkatan tentera yang ramai, yang kuat, serta teknologi yang canggih. Dan Allah kata Allah bagi semua ilmu semua ada pada Zulkarnain. Kalau misalnya ilmu buat bangunan ada pada Zulkarnain. Sekiranya nak buat kapal terbang tu dan sebagainya ada pada Zulkarnain. Betapa hebatnya dia. Kemudian dia juga diberi kekuatan ni, maksudnya peperangan tak pernah kalah lah. Nak menunjukkan bahawa kuatnya angkatan tentera dia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Zulkarnain ini dia pergi satu negara ke satu negara, bukanlah untuk pergi melancong tetapi untuk mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Dan macam-macam ceritalah di sepanjang perjalanannya. Ada di antaranya dia sampai satu negeri itu memang keadaannya yang tidak tertutup, maksudnya bertelanjang. Dia duduk tiada bangunan di situ, tak ada pokok, dan mereka ini tinggal berhampiran dengan laut. Jadi bila panas matahari mereka akan masuk ke dalam laut, dan bila redup mereka akan naik ke darat. Diceritakan bagaimana Zulkarnain cuba. Mereka ni sebenarnya bukanlah orang yang tolak teknologi, bukan, tapi memang mereka tak tahu cara bagaimana nak bina bangunan. Jadi dengan kekuatan yang ada, dengan ilmu yang ada pada Zulkarnain, beliau telah mengajar cara-cara buat bangunan, cara-cara tanam pokok dan sebagainya. Kemudian sampailah Zulkarnain satu tempat di mana terdapat dua banjaran gunung yang di tengah-tengahnya diduduki oleh manusia ataupun dua kabilah. Satu kabilah tu yang bernama Ya'juj Ma'juj, kaum yang sentiasa menzolimi. Ya'juj Ma'jujnya seorang yang zolim lah. Dia satu grup, satu kumpulan yang zolim, manakala jiran mereka itu adalah orang yang beriman, yang baiklah. Jadi mereka ni golongan yang baik ni tadi, yang beriman ni memohon, meminta supaya Zulkarnain membina tembok, supaya mereka ni terpelihara daripada kejahatan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Okay, sebab bila Ya'juj dan Ma'juj ni dia keluar daripada kawasan tu, dia akan membunuh, membakar kaum yang tadi. Jadi mengikut sejarah yang dikatakan tembok tadi terletak berada di timur negeri Turki, iaitu di perbatasan antara Afghanistan dan India. Wallahu alam lah, kita tak tahu sama ada sebab ini banyak pandangan dan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keempat-empat kisah ini tadi memberi iktibar ataupun pengajaran kepada kita secara ringkasnya. Satu tadi tentang penghuni gua, mengisahkan tentang sekumpulan pemuda iaitu Ashabul Kahfi yang telah diuji keimanannya sehingga mereka berlindung dalam sebuah gua. Jadi kisah ini menuntut kita agar bersahabat dengan orang yang soleh dan saling, kerana orang soleh ni dia dapat mengingatkan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang kedua, kisah dua pemilik kebun tadi mengisahkan tentang ujian dan fitnah harta benda yang menimpa mereka. Jadi ia mengingatkan kepada kita bahawa kehidupan dunia ini akan musnah dan hari akhirat saja yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir mengisahkan tentang ujian serta fitnah ilmu. Ia mengingatkan kepada kita agar sentiasa mengamalkan sikap tawaduk dan rendah diri walaupun dikurniakan ilmu yang tinggi. Bagaimana Nabi Musa seorang rasul tapi dia sanggup
sanggup pergi mencari gurunya Nabi Khidir. Jadi saya teringat kalimah mutiara Imam Syafi'i, dia kata lan tanalal ilma illa bisittah. Maksud dia tidaklah sampai ilmu itu melainkan kepada 6 perkara. Yang pertama zakaun, iaitu cerdas, cerdas otak. Yang kedua wahilsun, maksud dia kemahuan yang kuat. Maksud dia kita usaha, kita kemahuan yang kuat, maknanya kita memang betul nak menuntut ilmu. Yang ketiga ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang keempat bulghatun, bekalan yang cukup. Kerana Imam Syafi'i sendiri pun pergi bermusafir antara satu tempat ke satu tempat dengan membawa bekalan yang cukup lah. Dan yang kelima suhbatun ustazun, maksud dia dekat dengan guru. Dan yang keenam tulus zaman, waktu yang lama. Kita menuntut ilmu bukanlah sehari 2 hari boleh pandai, ataupun 2 minggu 3 minggu, tak, tapi tulus zaman, dalam waktu yang lama. Jadi yang keempat kisah Zulkarnain. Zulkarnain tadi mengisahkan tentang Zulkarnain yang berhadapan dengan ujian dan fitnah berkaitan dengan kuasa. Jadi mengingatkan kita kepentingan sikap tawaduk dan mengakui kekuasaan yang hanyalah milik Allah. Jadi setiap kisah ini sebenarnya mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar untuk kita semua. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahannya mendapat manfaat kita bersama. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Manakala yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.